Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yajtanimu nadban al-bawl wal gha'it fil ma'il ar-rakidi. Dan kita masuk kepada perbicaraan tentang perkara yang perlu dijauhi, yang sunat dijauhi oleh orang yang qada hajat, buang air kecil atau besar, sunat dijauhi. Dan wayastanibu, hendaklah dijauhi dengan hukum sunat kencing dan berak di dalam air yang bertakung. Linnahyi anil bauli fihi, kerana terdapat larangan kencing di dalam air yang rakit, air yang bertakung tadi, fi hadis Muslim, di dalam riwayat hadis, di dalam hadis riwayat Muslim. Wa mithluhu al-ghaitu bal aula, dan seumpama dengan kencing itu ialah al-ghait, berak, malah lebih aula lagi, lebih utama untuk perlu dijauhi, dijauhkan berak dalam air yang bertakung. Wa nahyu fi dzalika lil karahah, dan larangan dalam hadis tersebut kencing dan berak, kencing lah, apa ni, larangan tu kencing dalam hadis tu, larangan kencing di dalam air yang bertakung itu adalah lil karahah, menunjukkan kepada makruh. Wa in kana al-ma'u qalilan, sekalipun air tu sedikit sahaja, yang mungkin kita rasa remeh, tak perlu sangat, tengok air pun kotor. Li imkani tuhrihi bil kathrah, kerana mungkin saja dibersihkan, disucikan air itu dengan memperbanyakkannya. Maksudnya air tu mungkin kurang 2 kolah dan kita nampak tak bersih, jadi kita rasa alang-alang, alah, air ni bukan bersih pun, kencing dalam tu, sebab kita anggap tak guna. Jadi makruh hukumnya, kerana memang air tu kalau dia sedikit tak bersih, tapi ditambah sedikit lagi, jadikan dia 2 kolah, maka suci. Tapi kalau ada kencing, tak suci lagi lah, tambah air sehingga 2 kolah, tak suci, sehinggalah ditambah banyak air sehingga sifat najis kencing tadi tu hilang, baru dia jadi suci. Wa fil laili asyaddu karahatan, manakala pada waktu malam lebih lagi bersangatan makruhnya. Li anal ma'a bil laili ma'wa al jinni, kerana air pada waktu malam adalah tempat berdatangannya para jin. Jin datang minum pada waktu malam. Amal jari fa fil majmu' an jama'atin al-karahatu. Al-karahatu fil qalil minhu dunal kathir. Adapun air yang mengalir, maka menurut kitab majmu' yang dinukil daripada sekumpulan ulama, ialah makruh kalau kencing, apatah lagi berak di dalamnya, di dalam air tersebut, jika fil qalil minhu, air mengalir itu sedikit, dunal kathir, manakala kalau air yang mengalir itu banyak, tidak makruh. Walakinna yukrahu fil laili, akan tetapi makruh juga kencing berak di dalam air mengalir walaupun banyak tadi, pada waktu malam 5 marrah, berdasar kepada yang telah lalu, iaitulah dia adalah ma'wa al-jin, tempat jin berdatangan. Jadi sikit atau banyak ni diukur pada uruf lah, kerana kebanyakan tempat kalau ada air pun, sama ada anak air, kalau ada sungai-sungai kecil, ataupun mata air begitu. Manakala sungai besar, tidak semua tempat ada.
Jadi kalau sungai itu besar sangat, maka tidaklah makruh. Laut ke tidaklah makruh, sebab keadaannya sangat besar. Ini kalau sekadar besar macam biasa-biasa, macam dekat kampung, yang sekadar biasa-biasa saja, maka makruh kita berak kencing dalam sungai yang walaupun banyak air, tapi tidaklah besar melaut begitu. Makruh juga sebab dia ada tempat jin minum. Semua kala, kemudian kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya lagi, wayam bagi, dan semestinya lah, atau seharusnya lah, atau bahasa lama kata dan sayogianya lah, untuk diharamkan berak kencing fil qalil mutlaqan, ke dalam air yang sedikit, air yang bertakung yang sedikit secara mutlak, bi anna fihi itlafan alaihi, kerana perbuatan itu akan membinasakan dirinya sendiri juga, wa ala ghairihi, dan ke atas orang lain juga. Itu kalau air itu memang itu sajalah airnya, tak ada air lain. Manakala kalau ada air lain, maka lain cerita lagi. Wa mahallu adami tahrim, dan tempat kedudukan tidak haram itu, idza kana al-ma'u lahu, kalau air itu dia punya. Lawan dia punya ialah orang lain punya. Jadi kalau dia punya ada pun tahrim, tidak haram. Kalau orang lain punya haram, air orang, dikencingnya air orang, buat naik orang, haram. Okey, syarat pertama itu. Syarat kedua, lam yata'ayyan alaihi at-tuhru bihi, dan tidak memastikan dia perlukan air itu. Tidak memastikan atas dirinya itu menggunakan air itu untuk bersuci. Bi'an wajada ghairahu, sekira-kira ada lagi air lain, dia tak semestinya air itu yang dia gunakan untuk bersuci, maka ketika itu makruh. Fa illam yakun kadzalika, kalau tidak yang demikian itu, payah ramu, kalau tidaklah ada lagi air lain, mana itulah airnya semata-mata, tiba-tiba kencing di dalam air itu, maka hukumnya haram. Jadi yang di atas ni tadi, itlafan alaihi, membinasakan dirinya itu kalau seandainya keadaan tak ada air lain, itulah air je, dia kencing, maka hukumnya haram. Haram, dia tak haram. Tapi kalau ada air lain, tidaklah haram, makruh. Yang makruh tadi kalau ada air lain. Wa yukrahu aidan qada'ul hajat bi qurbil ma', dimakruhkan juga qada' hajat berdekatan dengan air, alladhi yukrahu qada'uha fihi, yang makruh qada' hajat di dalamnya. Kalau kencing dalam air itu makruh, maka kencing dekat dengan air itu pun makruh juga. Dia bukan kencing dalam air itu, tapi di tepinya, itu pun makruh juga. Di umumin nahyi, sebab umumnya larangan, anil bauli fil mawarid, larangan kencing di mawarid. Mawarid ni ialah sumber air. Maksudnya air tu bertakung, tapi air tu datang daripada kawasan lain. Jadi kalau hujan ataupun ada air daripada kawasan sekitar tu, dia akan turun ke tempat yang paling rendah.
dan bertakung tempat yang paling rendah tu. Jadi kawasan sekitar tempat asal air itu sebelum dia turun, itu nama mawarid. Laluan air sebelum dia berkumpul, itu mawarid. Jadi larangan kencing di mawarid, di laluan air itu adalah hadis cerita tentang larangan kencing di laluan air itu adalah umum, termasuklah semua kawasan-kawasan yang berada di berdekatan atau tepi-tepi air yang bertakung tadi. Wasabbal baulu fil ma'i kal bauli fihi, dan mencurahkan kencing yang orang tu kencing dalam bekas, curahkan dia fil ma' dalam air. Hukum sama dengan kencing direct ke dalam air bertakung tersebut. Wa yastanibu dzalika nadban, dan perlu dijauhi juga sunat hukumnya tahta syajaratil musmirah, maksudnya kencing ataupun buang air besar, buang air kecil di bawah pokok yang berbuah. Walau kana samaru mubahan, sekali kalau adalah pokok itu walau kana samaru, kalaulah buah pokok daripada pokok itu mubahan, boleh dimakan oleh siapa saja. Jadi kalau pokok tu berbuah dan buahnya boleh dimakan, jadi makruh buang air qada hajat di bawah pokok tersebut. Wa fi ghairi waqti samrah, dan pada selain waktu dia berbuah, maknanya dia bukan musim. Jadi tengok pokok tu, pokok buah tapi dia tak ada musim, tak adalah buah, jadi itu pun makruh qada hajat di bawah pokok tersebut. Siyanatan laha ani talwith, untuk menjaga buah itu daripada kotor. Kotor disebabkan oleh kena tai indal wuqu'i, ketika dia jatuh atau tai. Kalau pokok tu tidak berbuah, orang kencing berak di bawah pokok itu, bila dia berbuah nanti tai itu dah kering, jadi jatuh atas tai kering pun kira talwis jugalah, menjijikkan. Jadi sadar zara'i, larangan terus. Pokok tu seandainya pokok buah, maka makruh untuk qada hajat di bawahnya. Fata'afaha an-nafsu, maka orang pun rasa jijiklah nak kutip buah tu, apatah lagi nak makan. Nafsu orang. Walam yahrimuhu, dan para ulama tidak mengharamkannya, lianna atanjisi ghairu mutayaqqinin. Kalau para ulama tidak menghukumkan qada hajat di bawah pokok yang berbuah tadi itu, kerana berlakunya buah yang akan terkena najis tadi itu adalah tidak meyakinkan, bukan satu perkara yang confirm, bukan satu perkara yang yakin ke buah tu akan jatuh ternajis? Jawapan mesti tidak. Sebab itulah hukumnya makruh saja. Tapi kalau memang jadi jamban, jadi jamban buah pokok tu semua berak kat situ, bila buah tu jatuh, confirm dah tak ada tempat lain lagi nak mengelak, mesti jatuh di tai punya, ketika itu haram dah. Ini kalau saya saja, dan tempat yang dia jadikan jamban tu tidak merata kan, ada satu tempat tompok itu, jadi kemungkinan untuk buah jatuh itu ada kemungkinan saja. Jadi ada kemungkinan itu menjadikan hukumnya makruh. Wala farqa fi hadha wa fi ghairihi mimma taqaddama min al-bawl wal gha'id, dan tidak ada beza pada masalah ini, masalah qada hajat di bawah pokok dan qada hajat di dalam air bertakung tadi, wa fi ghairihi, dan pada yang masalah yang lain.
mimma taqaddama yang telah lalu, iaitulah pada qada hajat dalam air takung, antara masalah kencing dengan masalah berak, hukumnya sama saja. Mana tempat yang makruh kencing dan berak, mana tempat yang haramlah kencing, haram juga berak. Wa yastanibu dzalika nadban, dan perlu dijauhi juga perbuatan tersebut, iaitu qada hajat dengan keadaan hukumnya sunat dijauhi, fi tariq qada hajat, di tengah jalan al-masluk yang orang lalui, jalan yang digunakan untuk laluan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, ittaqu la'anaini, ittaqu la'anaini, takutlah kamu sekalian atau hindarilah kamu sekalian daripada dua yang la'anaini, yang sangat laknat, sangat melaknati, dua perkara yang sangat melaknati. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma al-la'anan, la'anan, apakah itu dua perkara yang sangat melaknat tu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas, iaitulah yang orang yang yatakhalla berak, qada hajat, qada hajat air besar, fi tariqin nas, di tengah jalan orang ramai, la'an sama, au fi zillihim, ataupun pada tempat perteduhan mereka, itu la'an yang kedua. Jadi dua la'an yang pertama fi qada hajat fi tariqin nas, la'an yang kedua qada hajat fi zillihim, pada tempat perteduhan. Wa pokok di bawah pondok dan seumpama tempat orang berteduh, kumpul ramai, sama ada tempat teduh daripada hujan atau tempat teduh daripada panas. Biasa orang singgah nak teduh rehat kat situ, dia kencing kat situ, makruh. Jadi wa yastanibu dzalika nadban fi tariqil masluk, perlu dijauhi sunat hukumnya qada hajat di jalan yang dilalui, yang digunakan untuk laluan, tasabbuban bidzalika fi la'nin nas, kerana dia akan menyebabkan orang akan melaknat lahuma kathiran. Jadi Nabi kata ittaqul la'anaini, takutlah kita atau jauhilah oleh kamu sekalian dua perkara yang sangat melaknati, kerana tasabuban bidzalika, iaitulah apa dia la'anaini itu ialah takhalli berak di tengah jalan orang ataupun di tempat perteduhan orang, tasabbuban bidzalika, kerana yang demikian itu akan menyebab fi la'nin nasi lahuma, orang akan melaknat kedua kes tersebut, kerana orang ramai akan melaknat kedua kes tersebut, orang yang berak di tengah jalan, orang yang berak di tempat teduhan. La'anan nasu lahuma kathiran adatan, banyak orang, ramai orang akan laknat, dan kebiasaannya orang akan melaknat. Orang tengah jalan terberak tengah jalan, apalah, bahasa orang muda kata apa, wajar, bahasa orang muda tak beradab, ataupun orang akan laknat apa-apa je lah. Contoh kata-kata yang mungkin kata apa, sial, celaka, kalau orang Arab kata mal'un, dilaknat. Jadi itu adalah doa-doa kebinasaan, na'udzubillah min zalik. Fanusiba ilaihima bisiratil mubalaghah, maka dinasbahkan kepada orang yang berak di tengah jalan dan di tempat perteduhan tadi tu dengan sirah mubalaghah yang bersangatan. Asalnya celaka-celaka, maka
digunakan sirah mubalaghah bersangatan tempat. Jadi perbuatan yang sangat celaka, macam itulah kalau bahasa Melayu kata. Idzan asluhu al-la'an idzan asluhu al-la'in. Kalau begitu asalnya ialah al-la'in. Al-la'inani, la'inan, asalnya la'inan. Kemudian hawila al-isnad lil mubalaghah, kemudian ditukar isnad tu kepada sirah mubalaghah. Al-la'inan asalnya yang melaknat, tempat tu tempat yang kalau dia qada hajat di sana, orang akan laknat, jadi al-la'inan. Tapi ditukar sirah tu kepada mubalaghah jadi al-la'an. Wal makna ihdaru, jauhilah sababul la'ni al-madhkur, sebab laknat yang tersebut. Wali khabari Abi Daud bi isnadin jayyid, dan menurut hadis riwayat Abu Daud dengan isnad jayyid, Rasulullah bersabda, ittaqu al-mala'in as-salas, al-mala'in as-salasa, takutlah kamu atau jauhilah oleh kamu al-mala'in as-salas, tiga mala'in mal'un, tiga golongan yang kena laknat, dilaknat dia orang, ataupun tiga perbuatan yang dilaknat, iaitulah al-biras, biras boleh, al-baras boleh. Biras yang lebih fasihnya biras. Al-biras fil mawarid, biras di mawarid, di laluan air. Wa biras fi qari'ati tariq, berak di tengah jalan. Wa al-biras fi az-zilli, berak di az-zill, di tempat tempat perteduhan. Wal mala'in, orang yang kena laknat ni mawadhi'ul la'ni, tempat kena laknat ni orang lah. Wal mawarid turuqun nas, turuqul ma, laluan air. Wa takhalli, seperti dalam dalam hadis taghawut, takhalli tu berak. Wa kadza al biras pun berak juga. Wa huwa bi kasril ba, bi biras alal mukhtar, itu yang paling asah kira, paling fasih. Waqis bil ghaid al baul, dan dikiaskan dengan ghaid itu dalam ini tadi tu cerita pasal berak, jadi dikiaskan kepada kencing. Kiaskan berak tu kepada kencing, di tengah jalan, di dia laluan air, dan juga di tempat orang berteduh. Wa yanbaghi harmatu ma sabaqa li ikhtibari sahihah lil akhbari sahihah wa li idza'il muslimina wa ghairihim, dan semestinya lah haram pada perkara di atas, iaitulah berak atau kencing di laluan air, di tengah jalan, dan di tempat perteduhan orang ramai itu. Haram hukumnya li akhbari sahihah, berdasarkan kepada hadis yang sahih, dan kerana dia menyakiti kaum muslimin dan orang lain. Dia menyakiti kaum muslimin dulu dan orang lain. Wa yastanibu dzalika nadban, dan perlu dijauhi juga yang demikian itu, iaitu kencing dan berak itu hukumnya sunat saja. Fi zilli, kencing berak itu di tempat naungan perteduhan. Linahyi ani takhalli fi zillihim, sebab telah tersebut larangan berak di tempat perteduhan ataupun tempat pernaungan. Ai fi saif,
iaitu pada waktu musim panas. Pada musim panas orang akan cenderung cari tempat berteduh. Jadi kalau dah ramai macam-macam perangai, ada hamba Allah Ta'ala dah dia berteduh situ, dia kencing kat situ, dia berak kat situ. Ada jenis orang gitu. Jadi Rasulullah larang awal-awal. Jadi kalau ada perangai gitu, perlu dihentikan, dijauhi. Wa mithluhu mawadi'u ijtima'ihim fi syamsi fi syita. Dan sama juga hukumnya jika kencing berak tu fi mawadi'u ijtima'ihim, tempat orang berkumpul, suka pergi duduk ramai-ramai kat situ, fi syamsi, di tengah panas, pada musim sejuk. Jadi musim panas orang suka berteduh, pada musim sejuk orang suka berpanas. Jadi kalau ada kawasan-kawasan, ada padang ke, ada kawasan lapang ke, biasa tempat tu yang sedap orang dapat lepak situ. Biasanya kalau di Mesir tu ada kawasan orang tanam rumput, supaya untuk menghijaukan bumi, jadi dia airi tempat tu. Jadi bila musim panas orang suka melepak-lepak situ, berehat dekat situ. Pada musim sejuk orang lepak dekat situ untuk dapatkan cahaya matahari, kepanasan cahaya matahari. Dan kalau tempat tu memang sedap lah buang air kat situ, maka Rasulullah larang, dikiaskan seperti mana larangan qada hajat di tempat perteduhan. Sebab itu tempat orang berkumpul. Jadi pada musim sejuk orang akan berkumpul di tempat panas pula. Jadi kalau tempat tu agak sesuai untuk orang berkumpul untuk mendapatkan kepanasan cahaya matahari, maka makruh qada hajat di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung hukmu al-kalami halal qada'il hajah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.